Apapun, kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Sekiranya ada sebarang pandangan dan juga cadangan, jangan lupa untuk komen di ruangan komen. Oh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke Radio 12 Malam bertemu dengan saya lagi Angah. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Di kesempatan ini juga saya memohon ampun dan maaf seandainya ada kesilapan saya ketika penyampaian cerita-cerita kepada anda semua. Namun saya cuba untuk menyampaikan fakta-fakta menarik juga dan juga kisah-kisah yang menarik agar ada dapat memberikan manfaat kepada semua insya-Allah. Jadi untuk hari raya yang ketiga ini saya mengambil peluang untuk cuba membuat video di mana kita akan berkongsikan kisah-kisah fakta menarik secara terus. Cara macam ni selalunya hanya dengan suara saja kan. Kali ini saya akan cuba try. Saya akan cuba insya-Allah. Baiklah. Untuk kali ini kita akan bercerita. Kita akan menceritakan tentang sejarah zombie. Apakah ianya benar-benar zombie dan apakah sebenarnya ia bukanlah mayat yang hidup. Tapi untuk teruskan dengan kisah sejarah ini, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe kepada kawan-kawan semua sebagai tanda support untuk channel ini berkembang seperti channel-channel lain dan memberikan manfaat kepada kawan-kawan kita semua. InsyaAllah. Zombie ni kalau kita kenal daripada dulu sampai sekarang, dia diceritakan wujudnya tu adalah daripada mayat yang telah meninggal ataupun orang yang telah meninggal dan hidup balik, dan pemburuannya adalah mencari mangsa manusia hidup macam kita. Dan kewujudan zombie ini adalah dalam bentuk yang ganas dan memburu manusia hidup dengan memakan dagingnya hidup-hidup, dan bahagian yang paling diminatinya adalah otak. Walaupun filem nukilan George Romero pada tahun 1968 iaitu Night of the Living Dead sering dianggap sebagai filem zombie moden yang terawal. Filem zombie yang pertama sebenarnya telah pun muncul seawal 40 tahun sebelum itu melalui filem The White Zombie yang dibintangi oleh Bela Lugosi sebagai ahli sihir voodoo yang jahat di Haiti, yang mana dia telah pun mengubah wanita-wanita semua ni menjadi zombie. Istilah zombie ini kali pertama muncul dalam sejarah adalah pada tahun 1819 di dalam History of Brazil yang ditulis oleh penyair dan sejarawan Robert Southey. Oxford English Dictionary pula mencadangkan perkataan ini berasal daripada Afrika Barat melalui perbandingan dengan istilah dari bahasa Kongo iaitu zombie bermaksud dewa dan zombie ataupun nzumbi yang bermaksud kesaktian. Beberapa pengarang juga membandingkannya dengan istilah vumbi, badan tanpa roh. Tetapi istilah zombie yang asal ini bukanlah merujuk kepada mayat hidup yang memakan otak manusia seperti yang selalu kita lihat dalam filem. Tetapi zombie ini dianggap sebagai satu kepercayaan mistik di Afrika Barat. Istilah itu kemudiannya mencadangkan satu titik yang penting di mana kuasa sakti meninggalkan badan manusia hingga akhirnya manusia menjadi spesies makhluk yang secara fizikalnya dalam bentuk manusia tetapi tiada kemahiran untuk menjaga diri, tiada akal yang waras dan tiada roh. Kepercayaan ini diimport ke Haiti dan di tempat lain daripada Afrika melalui perdagangan hamba. Semua orang tahu tentang zombie yang fiksyen, tetapi tak ramai yang mengetahui fakta mengenai zombie. Namun bagi kebanyakan orang lain, terutamanya sama ada di Haiti dan di tempat lain, zombie adalah wujud dalam dunia yang nyata. Mereka bukan bahan gurauan. Mereka percaya yang ianya adalah perkara yang harus dipandang serius. Kepercayaan terhadap ilmu sihir dan bomoh tersebar luas di seluruh Haiti dan Caribbean, selalunya dalam bentuk keagamaan seperti voodoo dan santeria. Zombie di Haiti dikatakan sebagai manusia yang dihidupkan semula dari alam kematian. Kadang-kadangnya ianya dikawal melalui kaedah gaib oleh penyihir voodoo yang dikenali sebagai Bokor ataupun Hongan. Ada kalanya zombifikasi dilakukan sebagai hukuman walaupun sebenarnya ia hanyalah menimbulkan rasa ketakutan yang tinggi terhadap mereka yang percaya bahawa jasad mereka boleh disalahgunakan walaupun setelah mati. Tetapi zombie ini juga sering diperkatakan telah digunakan sebagai buruh hamba di ladang dan kebun tebu. Pada tahun 1980, seorang lelaki yang bermasalah mental
mendakwa telah dijadikan sebagai seorang tahanan yang diberikan bahan hinggakan dia berkelakuan seperti zombie yang membuat kerja ladang selama 2 dekad. Tetapi oleh kerana dia gagal membantu untuk membawa siasatan terhadap tempat dia bekerja itu, kisahnya tidak pernah dianggapkan sebagai sah. Lelaki itu adalah Clairvius Narcisse. Clairvius Narcisse. Betul agaknya ya. Seorang warga Haiti yang dikatakan telah berubah menjadi zombie melalui penggunaan pelbagai bahan ubat-ubatan. Kesnya menarik minat dan beberapa penyelidik saintifik pada masa itu. Menurut laporan, Clairvius diracun dengan campuran pelbagai racun semula jadi untuk mensimulasikan kematiannya. Orang yang bertanggungjawab meracun itu adalah dipercayai sebagai adik-beradiknya sendiri akibat ketidakpuashatian tentang soal tanah. Setelah kematiannya, dia dikebumikan pada 2 Mei 1962 dan mayatnya dipulihkan dan diberikan sejenis bahan yang terbuat dari bunga datura beracun pada dos tertentu yang memberikan kesan halusinogenetik. Halusinogenik. Pilihlah salah satu tu dan boleh menyebabkan kehilangan ingatan. Pemilik barunya seorang ahli sihir Bokor kemudian memasangnya bersama dengan beberapa lagi hamba zombie yang lain untuk dikerah bekerja di kebun tebu sehinggalah kematian tuannya itu pada tahun 1964. Setelah Bokor mati, pengambilan dan halusinogen itu seperti biasa pun terhenti dan dia akhirnya kembali sihat, tidak seperti kebanyakan orang lain yang mengalami kerosakan otak akibat dikuburkan hidup-hidup dan kembali kepada keluarganya setelah beberapa waktu. Itu pun hanya selepas dia mendapat tahu bahawa adiknya telah meninggal dunia. Selama beberapa dekad juga, orang-orang barat menganggap yang zombie ini tidak lebih dari sekadar salah satu makhluk ganas dalam filem fiksyen. Tetapi tangkapan tersebut dipersoalkan pada tahun 1980-an apabila seorang saintis dan fotografer yang pernah bekerjasama dengan National Geographic iaitu Wade Davis sendiri mengaku telah menemui sejenis serbuk yang boleh menciptakan zombie. Jadi, ia memberikan asas saintifik terhadap kisah zombie. Davis tidak mempercayai sihir voodoo. Namun dia percaya bahawa dia telah pun menemui suatu bahan yang boleh meracuni mangsa dan membuatkan dia berada dalam keadaan seperti zombie. Dia mendakwa telah menyusup masuk ke dalam organisasi rahsia doktor dan memperoleh beberapa sampel serbuk untuk menciptakan zombie yang kemudiannya dianalisis secara kimia. Davis kemudiannya menulis sebuah buku yang berkaitan dengan topik tersebut yang berjudul The Serpent and the Rainbow yang kemudiannya diadaptasi ke dalam bentuk filem seram. Untuk sementara waktu, Davis dianggap sebagai individu yang secara saintifik telah merungkai misteri zombie. Namun, dakwaan Davis kemudiannya mendapat tentangan oleh saintis yang skeptikal kerana menganggap kaedahnya tidaklah saintifik. Dia berpendapat bahawa sampel serbuk zombie yang dicadangkan adalah tidak konsisten dan jumlah neurotoksin yang terkandung di dalam sampel tersebut tidak cukup tinggi untuk membuatkan seseorang menjadi zombie. Tambahan pula, dos yang digunakan oleh kelompok Bokor perlulah tepat kerana ianya mengandungi terlalu banyak racun yang boleh membunuh seseorang dengan mudah. Faktor yang lain menunjukkan bahawa tidak ada sesiapa pun yang pernah menemui mana-mana kebun dan ladang yang kononnya dipenuhi dengan pekerja zombie di negara pulau kecil itu. Selain dari itu, terdapat banyak lagi fenomena zombie selain daripada sekadar serbuk. Ia hanyalah sebahagian daripada kepercayaan sosial budaya yang mendalam mengenai kuasa gaib dan ilmu sihir. Dalam budaya Haiti, ahli sihir voodoo melakukan lebih banyak perkara lain berbanding menjadikan seseorang menjadinya zombie. Mereka dikatakan membawa rahmat tetapi turut membawa sumpahan dan bala melalui sihir. Jadi begitulah sedikit sebanyak kisah tentang sejarah zombie yang disebut-sebut dan diminati oleh penggemar-penggemar kisah cerita-cerita zombie ini. Jadi apa pendapat korang semua? Tuliskan di ruangan komen tentang pendapat tentang berkenaan dengan zombie. Sebabnya ada yang percaya, ada yang tidak. Apakah zombie itu wujud? Apakah zombie itu sebenarnya tidak? Sehingga kita bertemu dalam video yang seterusnya. Seandainya anda ada sebarang pendapat, pandangan, boleh tuliskan di ruangan komen. Dan saya akan cuba perbetulkan lagi cara penyampaian saya insyaAllah untuk video-video yang seterusnya. Sehingga bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum dan juga selamat Hari Raya.